tiada tempat bergantung selain daripada dia. Itu yang kami lakukan, ya, dan dengar pula tazkirah daripada mereka yang berpengalaman, yang juga mempunyai pengalaman-pengalaman lain. Subhanallah. Allah, saya rasa itulah detik yang membuka pintu hati saya untuk, orang kata, berhijrah. Keinginan saya ni dengan bantuan Allah SWT. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tak ada daya, kita tak ada kekuatan pun, melainkan kekuatan dan daya yang diberikan oleh Allah pada kita. Allah hadirkan kawan-kawan yang mengajak ke arah kebaikan, yang ajar sikit-sikit kita yang tak pandai, yang tak faham, kita yang dah lama jauh ni. Hadirkan guru-guru, family pula support. Happy sangat sebab baru Ali sedar circle tu sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral malam ini. Janji pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit, penuh dengan ilmu, yang penting manfaat. Okey, bersama dengan saya, Sembang Viral pada malam ini, yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama saya lagi. Okey Ustaz, kita nak sembang benda yang simple Ustaz, pasal hijrah Ustaz. Bukan bulan hijrah, tapi hijrah manusia. Biasanya patut cara bagi salam tu macam lain. Cara orang hijrah ni lain. Gangster dia kurang sikit lah. Ada gangster dia dah berhijrah lain, Ustaz. lain. Duduk sebelah Ustaz dia rasa macam Allah. Dia punya bahang tu sampai kan. Allah. Okey Ustaz, banyak orang selalu cakap bila kita berborak tu hijrah. Banyak orang akan fokus kepada orang perempuan. Kan selalu perempuan, tapi hari ini saya nak fokus kepada hijrah seorang lelaki. Ada orang kata saya telah berhijrah, saya dah berhijrah. Sebenarnya skrip itu tak sesuai. Bila sebut konteks Islam, dia adalah proses yang berterusan, dia tak berhenti. Dia tak boleh kata saya dah berhijrah. Macam mana dia dah berhijrah? Sebab ada lagi hijrah yang kita kena buat. Saya ini dalam proses sedang berhijrah. Sebab hijrah adalah proses tak henti sampai mati menghentikan kita. Sekarang ni Ustaz, macam pandemik dah berlaku. Bila pandemik ni berlaku, kita nampak ramai, Alhamdulillah. Alhamdulillah orang dah berhijrah yang dulunya. Mungkin disebabkan pandemik tu membuatkan mereka berfikir bahawa satu hikmah yang paling besar datang pada Allah yang macam, wow, ini dah end of the world. Dan itu pun sebenarnya tujuan Allah bagi sesuatu musibah, ujian. Sebenarnya nak menyedarkan orang-orang yang lupa. Ustaz cakap tadi, hijrah tu sebenarnya sampai mati. Tapi janganlah kita cakap, oh saya sudah berhijrah. Maknanya sebenarnya dia baru bermula. Dia baru bermula, baru berjinak-jinak. Tetapi dah announce Ustaz. Dah announce dengan, yelah sekarang social media Ustaz. Dah tukar pakaian, dah pakai ni, pakai semua dulu. Tiba-tiba dia kata saya sudah berhijrah. Dan ada yang patah balik ni Ustaz. Ke lama balik Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Orang berubah, dia ubah penampilan segala macam. Sekiranya dia dalam batas okey, kita kata okey. Tak ada masalah, ya. Tapi kalau dia jadi tiba-tiba ekstrim, ya, datang kemudian sehari dua dia dah sujud sembahyang, lepas tu dia salahkan orang, dia nampak orang semua ni pendosa-pendosa, dia lupa yang dia dah berdosa sekian lama. Tetapi kalau dia nak merubah penampilan, cara bercakap, cara berkawan, ini memang salah satu tuntutan hijrah. Siapa konteks kita, siapa kawan kita, siapa circle kita, kalau siapa nak berubah, dia kena ubah semua benda tu. Baru hijrah ni Ustaz. Baru tukar pakaian sikit. Dah keluar dalam social media ni tu Ustaz. Ini boleh, sebenarnya boleh je Ustaz kan? Inilah yang saya rasa kita ni masalah dengan social media ni lah. Sebab kita tak matang. Antara tak matang kita adalah semua benda kita nak tunjuk pada orang. Hatta kita tak kukuh lagi ni, kita tak kuat lagi ni. Ya, circle kita, foundation kita tak kuat lagi. Tapi kita dah mula tunjuk. Dan saya sangat takut kalau dulu dakwah memang orang pergi rumah ke rumah, orang tak tahu perubahan tu. Tapi hari ini bahawa depan kamera, tunjuk bagaimana cara nak berdakwah. Kita menjadi mentor. Ini ke arah yang tak sihat sebenarnya. Sebab melahirkan orang bukan berdakwah tetapi menunjuk dalam berdakwah. Hijrah ni Ustaz kan, dia mesti bermula step macam kita pergi sekolah lah Ustaz kan. Kita masuk tadika lu, kerana mendengar ada juga orang hijrah tiba-tiba dia pergi mainstream terus pergi sampai ke universiti. Ada yang gila isim Ustaz. Allahu akbar. Ini ada berlaku Ustaz. Betul. Bila orang tu bersalah, dosa ni dia menghantui. Jadi bila dia sedar,
dia dapat satu cahaya, satu nikmat sebenarnya. Dan itu memang proses biasa bagi manusia ya. Yang pertama, kalau dia tak ada guru yang baik dan kemudian dia termasuk pada kumpulan sesat, ialah kadang-kadang yang terkenal tu masya-Allah ya, orang top-top kan. Jadi masuk dalam kumpulan dia dan kemudian tanpa dia sedar, dia disogokkan dengan macam Datuk katalah, ilmu tentang wuduk tak betul lagi, tentang mandi wajib belum selesai lagi, ilmu tentang family belum tentu lagi, bagaimana halal haram kita bisnes belum tentu lagi. Kita terus naik yang tinggi-tinggi. Memang nak pergi international lah kira ibarat levelnya, level ilmu tu dah international lah. Tapi hakikatnya dia masih tadika lagi. Imam Syafi'i kata ilmu adalah proses, maknanya daripada bawah 1, 2, 3, 4, dia tak boleh lompat. Jadi kalau lompat saja jatuh. Antara lelaki dengan perempuan, siapa yang lebih sukar untuk berhijrah, Ustaz? Dia sebenarnya tak ada siapa yang lebih sukar. Namun hijrah tu sendiri memang sesuatu yang susah tetapi tak mustahil. Jadi hijrah ni adalah nak buat benda lain daripada kebiasaan. Nak bagi tahu bahawa memang susah hijrah tu. Tak kira lelaki atau perempuan. Cuma perempuan orang nampak sebab bila berhijrah biasanya pakai hijab kan. Orang lelaki tak nampak sangat ya. Asal menutup aurat sebab kita biasa hari-hari pun menutup aurat. Jadi nampak susah bagi perempuan tetapi hakikatnya lelaki dan perempuan sama susah untuk berubah. Tapi hijrah ni hidayah ke? Semua sekali dia mesti hidayah lah. Tanpa hidayah daripada Allah, memang kita akan terus sesat sampai bila-bila. Sebab tu ulama' dia bagi hidayah ni dua. Yang pertama disebut hidayah intibahah. Intibahah. Arab Datuk lain, ya Allah. Saya tak buka emas ya, Tok. Ini Ustaz, kalau buka lagi pekat tu Arab dia punya saya. makhraj ya. Makhraj saya, Ustaz. Ya Allah, ya Tuhanku ya. Memang lepas ni channel mengaji Quran pula ya. Tak lama lagi saya duduk sini. Ustaz semua duduk sini. Ustaz tanya saya soalan, saya jawab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nampak sangat. Ini hijrah yang teruk ni, Ustaz. Ya. Itu contoh. Contoh hijrah yang teruk. Saya tak berapa nak faham skrip tadi sebenarnya. Jadi maknanya kadang-kadang ada orang hijrah tu, dia wah, dia kata, haram. Haram, tak boleh macam ni. Apa yang hijrah tadi tu? Alah, lupa saya, Ustaz. Allah. Stay kat situ dah nampaknya Datuk ya. Tak boleh ubah kursi lagi tak lah. Tak boleh ubah saya. Ini tiba daripada cakap besar ni, Ustaz. Allahu Akbar. Itulah saya pun belajar lah. Allahu Akbar. Yang kedua, hidayah istiqamah. So hidayah intibahah ni lah yang tiba-tiba manusia berubah. Kita pun kadang-kadang pelik. Kadang-kadang melalui mimpi. Kadang-kadang dia mendengar satu tazkirah. Kadang-kadang tak payah tazkirah. Dia duduk seorang-seorang, dia datang dalam hati dia. Sebab itu hidayah intibahah tu yang menjadi dia punya, kita kata RON 97 dari dalam tu, yang bakar sampai dia rasa nak berubah. Jadi hidayah tu memang mahal sangat harga dia. Ada satu cerita, Ustaz. Saya pernah interview budak ni. Budak perempuan duduk di Terengganu. Dia, rumah dia dekat dengan masjid. Setiap hari bila 5 waktu orang azan, dia dengar, ibarat dia kata, saya tak boleh dengar azan ni. Dia orang Islam, orang Melayu kita. Saya tak boleh dengar azan ni. Saya dengar macam bunyi anjing melalak, melolong, dia kata. Satu hari tu, Ustaz, setiap waktu tu, Ustaz, dia macam ada dengar orang azan dekat telinga dia. Hidayah. Nak cerita hidayah ni Ustaz kan. Daripada dia benci dan akhirnya hari ni, Ustaz, memang dia dah berhijrah sampai belajar di Mesir, Ustaz. Itu di antara orang cerita tapi hidayah ni, Ustaz, kalau tak doa boleh dapat ke, Ustaz? Yalah, macam contohnya saya ni lagu kan, tapi saya terfikir tengok orang accident mati. Kalau aku mati ni, aku belum buat ni, ya Allah. Ya Allah, tolong aku, ya Allah, bagi aku hidayah, ya Allah. Ataupun hanya terdetik di hati kita ke, macam mana, Ustaz? Dia sebenarnya, kalau orang Islam lah, ni cerita orang Islam kan, bila dia solat tu, dia sebut ihdinas siratal mustaqim, itu sebenarnya dia minta hidayah. Sama ada dia faham ke, dia tak faham ke. Tunjukkan aku jalan. Tunjuk ihdina, hidayahkan aku. Maknanya dia minta hidayah daripada Allah. Dan bila dia minta, mungkin ada keadaan macam tu yang Datuk kata kan. Berapa banyak aksiden, tapi kalau tengok biasa je. Tetapi bila masa tu hidayah datang, dia tengok aksiden, dia relate dalam diri dia, dia buat perubahan. Maknanya ini adalah hidayah yang positif ke arah baik kan. Dan harap-harap semua penonton bolehlah memikirkan kerana sembang viral simple, jelas, yang penting kita padat. Jadi harap-harap memberi manfaat kepada semua orang. Jadi terima kasih Ustaz, dan kepada anda semua, jangan kongsi kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Janji kehidupan kita happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih, Ustaz.